Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rantau negara kini menerima tiupan angin dari arah baratan dengan kelajuan yang sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, buat masa ini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan negara. Selain itu juga dapat diperhatikan terdapat kawasan penumpuan angin di sekitar negeri Sabah di mana secara amnya negeri Sabah pada ketika ini menerima tiupan angin dari arah tenggara, barat daya dan juga selatan. Keadaan penumpuan angin di negeri Sabah ini adalah kondusif bagi pembentukan awan yang menghasilkan hujan berserta ribut petir di negeri berkenaan. Sementara itu, menerusi paparan imej radar semasa, dapat diperhatikan di semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir kini tertumpu di sekitar kawasan perairan negeri Perlis, kawasan perairan negeri Kedah, termasuk di kawasan daratan negeri Kedah, pedalaman negeri Perak, Kelantan dan juga Pahang. Dijangkakan keadaan ini akan beransur reda menjelang lewat malam nanti, kecuali kejadian hujan berserta ribut petir di kawasan perairan negeri Perlis dan Kedah ini yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga awal pagi esok. Di negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir kini tertumpu di bahagian utara dan tengah negeri Sarawak dan diramalkan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sementara itu, di negeri Sabah, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan, termasuk di wilayah Persekutuan Labuan. Dijangkakan keadaan cuaca lembap di negeri Sabah ini berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke hari esok. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada bagi negeri Sabah melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman, sandakan dan tawau seperti yang bertanda kuning, dan amaran ini berkuat kuasa mulai pada malam ini sehingga ke hari esok. Justru orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dinasihatkan supaya berhati-hati berikutan kejadian hujan berserta ribut petir di kawasan berkenaan boleh menyebabkan kejadian banjir kilat bagi kawasan yang berkedudukan rendah. Untuk ramalan cuaca pada pagi esok, dijangkakan hujan berserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan perairan negeri Perlis, Kedah dan juga kawasan perairan negeri Sabah. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Untuk maklumat cuaca yang terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Bersua kembali. Menjelang pembukaan mesyuarat kedua penggal ketiga persidangan Parlimen Isnin depan, usul mengenai kedudukan yang di-Pertua Dewan Rakyat serta timbalannya perlu diselesaikan pada hari pertama. Ini kerana peranan yang di-Pertua dan timbalan begitu penting dalam memastikan perjalanan sidang berlangsung dengan teratur dan mengikut peraturan mesyuarat Dewan. Usul dicadangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga ahli Parlimen Pagoh adalah untuk menamatkan khidmat yang di-Pertua Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof dan timbalannya Ngah Koming dilaporkan diserahkan kepada Dewan Rakyat pada 26 Jun lalu. Akhir bulan lalu, Tan Sri Muhammad Arif mengesahkan beliau menerima usul berkaitan perkara tersebut. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Rashid Hasnun berkata, ia dibuat mengikut peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Pentadbiran Parlimen Dewan Rakyat, kita adalah kuasa yang lain daripada kuasa pentadbiran ataupun kuasa kehakiman. Ya. Kita berdiri atas kuasa ini dan kita ada peraturan-peraturan kita sendiri. Jadi we follow the standing orders. Kita ikut peraturan mesyuarat yang telah pun ditetapkan. Jadi guideline kita adalah we follow the standing orders. Ya. Jadi apa pun segalanya telah pun dimaktubkan. Dan mana-mana yang tidak ikut peraturan mesyuarat, maka kita akan tolak. Kedudukan mereka menjadi topik hangat dalam kalangan ahli politik dan pengamal media semenjak peralihan kepimpinan kerajaan pada Mac lalu. Sementara itu, setakat 7 Julai, Dewan Rakyat telah menerima sebanyak 10 usul daripada pihak kerajaan.
Mengulas mengenai susunan kedudukan ahli parlimen di dalam Dewan, Datuk Rashid memaklumkan ia ditentukan oleh pihak pembangkang dan kerajaan sendiri dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditentukan. Kedudukan kerusi MP ini adalah ditentukan oleh dia ada ketua dia panggil ketua whip. Kena cantik tu maknanya. Setiap satu contoh dia backbenchers untuk kerajaan selain daripada menteri timbalan menteri dia ada ketua whip dia. Kemudian di pihak pembangkang dia ada ketua pembangkang dan dia ada ketua whip dia. Jadi kita bukan kita yang decide, bukan parlimen ataupun speaker yang decide, cuma kita dapatkan pengesahan daripada mereka supaya kita boleh atur dalam blok mana mereka berada. Kita juga ambil maklum kepada MP ahli yang berhormat ini yang memang ada jawatan-jawatan ex-minister dan sebagainya, kita pun aturkan mereka mengikut pengalaman mereka. Kita tak boleh letakkan seorang yang pernah bekas menteri duduk di belah di jauh ke belakang tak. Kita akan letakkan mereka di tempat yang bersesuaian dengan kedudukan mereka sebelum inilah. Mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 18 Mei lalu. Baik, seperti biasa, setiap Jumaat kita ikuti harga minyak mingguan dan harga baharu bermula tengah malam ini hingga Jumaat depan 17 Julai. Sekolah rendah, madrasah atau pondok agama di Kedah yang tidak berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu mempunyai surat kebenaran untuk beroperasi pada sesi persekolahan yang bakal dibuka semula 15 Julai ini. Pengerusi Jawatankuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia, Datuk Najmi Ahmad berkata, kegagalan mendapatkan surat kebenaran mungkin boleh menyebabkan pihak pentadbir dikenakan tindakan ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Katanya surat tersebut dikeluarkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri JHE-AIK melalui permohonan yang dibuat oleh pentadbir sekolah agama berkenaan. Pentadbir sekolah agama tidak berdaftar yang membuat permohonan akan diberikan taklimat berkaitan prosedur operasi standard pembukaan semula sekolah dengan merujuk kepada garis panduan pembukaan semula sekolah KPM. Saya kira pihak pentadbir akur dengan apa yang telah ditentukan oleh kerajaan lah. Maknanya dia orang pun walaupun kita katakan sekolah itu sekolah persendirian tak daftar, tapi pada umumnya dia mengikut apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Saya yakin begitulah saya akan dapat melaksanakan dengan baik insya-Allah. Setakat ini 65 permohonan telah diterima setelah permohonan dibuka pada 7 Julai hingga semalam. Walau bagaimanapun, katanya jika masih ada sekolah agama tidak berdaftar yang masih belum membuat permohonan, mereka boleh hadir ke bahagian pendidikan JHE-AIK untuk memohon sehingga 14 Julai ini. Secara anggaran, terdapat kira-kira 76 sekolah tahfiz, pondok dan rendah agama yang tidak berdaftar dengan JHE-AIK. Herba pokok dupa jawapan kepada sakit sendi dan lutut. Ya, cerita lanjut mengenainya selepas ini.